Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian hanya untuk Allah dan juga kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, hari ini saya nak bawa tajuk iaitu berkaitan dengan peperangan Badar. Apa yang menyebabkan perang Badar tadi berlaku dan ada helah di sebalik perang Badar tersebut yang dilakukan oleh pihak Quraisy. Tuan-tuan, kita kata kita sayang pada Nabi, kita kata kita cinta pada Nabi, tapi kita sendiri pun tak tahu sirah Nabi. Tapi hari ini saya nak kupas iaitu dua sebab berlakunya peperangan Badar dan juga siapa yang buat helah dalam perang Badar ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jom kita sama-sama menyelusuri kisah peperangan Badar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sampai saja Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, Nabi bina iaitu Masjid Quba. Yang dahulunya sebelum Nabi berhijrah, Madinah ni dipanggil Yathrib ataupun dipanggil sekarang ni kota Madinah ataupun Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketiga Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Nabi pada ketiga itu dah sukses. Ya, Nabi dah berjaya, Nabi dah kukuhkan ekonomi baginda bersama dengan para sahabat dan penduduk-penduduk kota Madinah pada ketika itu. Dan pada ketika itu, tuan-tuan, Nabi ternampak, Nabi tahu bahawasanya ada satu rombongan daripada kota Mekah ke kota Madinah, ke kota tersebut untuk berdagang dan berniaga. Lalu pada ketika itu mereka nak balik daripada kota Madinah tadi, mereka akan lalu satu jalan iaitu ke kota Madinah. Lalu pada ketika itu Nabi tahu yang rombongan tersebut adalah daripada pasukan Abu Sufyan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketiga Nabi berhijrah bersama dengan para sahabat, Nabi dihalang untuk bawa harta benda, sehingga kan ada yang dipaksa oleh puak Quraisy untuk menyimpan ataupun untuk meletakkan barang-barang para sahabat semula di kota Mekah, dan mereka tak boleh bawa dengan syarat mereka tidak boleh bawa ke Madinah. Barang-barang mereka boleh berhijrah tapi mereka tidak boleh bawa barang-barang mereka, dan harta mereka dirampas oleh pihak Quraisy pada ketika itu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi Nabi tahu ketiga rombongan daripada Abu Sufyan dia datang berdagang di situ ataupun berniaga di situ. Nabi menyusun satu strategi bersama dengan para sahabat dan Nabi berkumpul. Nabi kumpulkan para sahabat, Nabi beritahu, wahai sahabat-sahabat aku, nak tak kalau kita sekat mereka ni untuk pulang ke kota Mekah, kita kena rampas balik barang-barang kita. Lalu pada ketika itu para sahabat Nabi beritahu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku setuju dengan tindakan kamu, bahawasanya kita kena ambil balik hak kita yang dirampas oleh pihak musuh dahulu, iaitu siapa dia? Iaitu pihak Quraisy. Dan pada ketika itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mereka menyusun satu strategi, iaitu pasukan daripada tentera ataupun pasukan daripada Rasulullah, baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seramai 313 orang. Pada ketika itu Nabi keluar daripada kota Madinah nak pergi ke tempat iaitu pasukan Abu Sufyan tadi. Nabi tak bawa apa-apa pun, Nabi tak bawa kelengkapan peperangan pun, hanya Nabi nak berbincang saja dengan iaitu pihak rombongan Abu Sufyan tadi. Dia nak balik harta rampasan yang telah dirampas ketika bila mana daripada kota Mekah ke kota Madinah dahulu. Dan kita kena ingat juga bahawasanya rombongan daripada Abu Sufyan tadi datang bukan untuk berperang tapi untuk berdagang, dan dia hanya bawa iaitu beberapa ekor unta sahaja dan juga beberapa orang sahaja. Dan Nabi pun buat benda yang sama. Nabi tak bawa peralatan perang pun ketika Nabi keluar daripada kota Madinah nak menuju ke tempat rombongan Abu Sufyan tadi. Nabi tak bawa apa-apa pun, cuma Nabi hanya bawa iaitu rombongan dan juga pasukan seramai 313 orang sahaja. Hanya Nabi bawa 70 ekor unta
dan 2 ekor kuda. Unta tadi pun nak bawa iaitu para sahabat yang sakit bergilir-gilir naik. Kau naik, lepas tu aku pula naik, lepas kau naik aku pula naik. Maksudnya 2 ekor unta tadi bergilir-gilir, para sahabat naik. Kalau sekiranya para sahabat tadi penat dan para sahabat yang gagah tadi jalan balik, dan kalau sekiranya para sahabat yang penat tadi naik semula unta, yang ada setengahnya yang berjalan balik. Dan 70 ekor unta tadi iaitu bawa barangan yang berat, yang sarat di atas 70 ekor unta tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan dan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi pun berjalanlah bersama dengan rombongannya seramai 313 orang untuk menyekat rombongan Abu Sufyan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Abu Sufyan pun dapat tahu bahawasanya pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi Muhammad menghampiri beliau dan mengekori beliau dan nak ambil balik harta mereka. Jadi Abu Sufyan mengarahkan wakil daripada tentera beliau untuk pergi ke kota Mekah untuk beritahu pada Abu Jahal dan juga Abu Lahab bahawasanya Nabi nak menyerang dia orang. Ini strategi yang paling kotor yang dilakukan oleh Abu Sufyan tadi. Sebab apa? Sebab dia mengarahkan wakil daripada tentera dia tadi untuk pergi ke kota Mekah untuk beritahu pada Abu Lahab dan juga Abu Jahal bahawasanya Nabi nak serang dia. Tuan-tuan, sampai saja di kota Mekah, belum sampai saja di kota Mekah, lelaki tadi, wakil tadi, dia melukakan wajah dia, dia toreh wajah dia supaya nampak kesan luka dan juga berdarah, supaya dia boleh fitnah bahawasanya Nabi ni telah serang dia. Tuan-tuan, tengok kotornya taktik yang dilakukan oleh wakil tadi, bahawasanya tuan-tuan, kita sendiri pun kalau orang tengok kita luka, mesti orang percaya. Jadi dia nak dapatkan kepercayaan daripada orang-orang kota Mekah, jadi dia lukakan muka dia. Jadi pada ketika itu Abu Lahab dan juga Abu Jahal dapat tahu, mereka menyusun pula satu strategi, iaitu mereka mengarahkan tentera-tentera di kota Mekah pada ketika itu untuk menyerang baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengarahkan menteri-menteri mereka dan juga mereka mempersiapkan pakaian ataupun kelengkapan untuk berperang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Sebab apa? Sebab kerana wakil tadi beritahu bahawasanya Nabi nak serang. Padahal Nabi tak serang pun, sebab Nabi ni cuma nak meminta saja, nak berdamai saja agar pihak rombongan Abu Sufyan tadi memulangkan semula harta rampasan yang telah dirampas ketika hijrah baginda Sayyidina Rasulullah ke Madinah dahulu. Tuan-tuan, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kita ni sangat terikat di kota Mekah ataupun sangat popular di kota Mekah pada ketika itu kerana Abu Jahal dan juga Abu Lahab memusuhi baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dah terlampau bengang dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengarahkan tentera-tentera mereka untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkan seramai 1,000 orang, dan 600 daripadanya adalah tentera yang telah siap berpakaian perang. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, punya bencinya Abu Lahab dan juga Abu Jahal kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita. 100 dan juga di antaranya 100 tentera berkuda dan juga daripada wanita-wanita pihak kafir Quraisy. Tujuan apa mereka bawa wanita? Tujuan untuk mereka berhibur ketika dalam peperangan. Punya teruknya pihak Quraisy pada ketika itu. Bawa wanita. Dalam perang, mereka akan bawa wanita untuk mereka menikmati, iaitu kemaksiatan. Di antara tentera Abu Jahal adalah daripada 100 yang telah lengkap, iaitu bersenjata. Dan juga terdiri daripada wanita-wanita, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tentera Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia bawa sekali wanita. Tujuan nak bawa wanita tadi untuk mereka berhibur tiap-tiap malam ketika dalam medan peperangan. Punya dahsyat, punya teruk punya mereka ni melakukan maksiat dan nak perang. Lepas tu bawa pula perempuan dan juga minum arak. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu bila mana tentera
Lalu bila mana pasukan Abu Sufyan berjalan dan pasukan Nabi pun berjalan, dan pada ketika itu Abu Sufyan dapat tahu bahawasanya Nabi mengekori mereka dan Nabi nak berbincang dengan mereka. Lalu pada ketika itu Abu Sufyan ni nak tahu, dia tukar balik laluan ke arah yang lain supaya tidak bertemu dengan pasukan Nabi SAW pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika bila mana Abu Sufyan mengalihkan iaitu laluan tadi ke laluan yang lain supaya tidak bertemu dengan baginda Sayyidina Rasulullah SAW, lalu pada ketika itu Abu Sufyan mengarahkan lagi salah seorang daripada wakil pasukannya untuk beritahu kepada Abu Jahal bahawasanya jangan dah mulakan peperangan sebab pihak Rasulullah ataupun tentera Rasulullah tidak menyerang mereka sebab mereka tak bertembung dah. Lalu pada ketika itu wakil tadi pun bertemu dengan Abu Jahal, beritahu, wahai Abu Jahal, Abu Sufyan beritahu kamu janganlah kamu pergi serang Nabi sebab Abu Sufyan tak jumpa dah dengan dia dalam perjalanan tadi. Lalu pada ketika itu Abu Jahal ni pun bengang, naik marah dan dibenci pada Nabi sebab dia sangat anti pada Nabi. Sebab apa? Nabi berjaya ketika berhijrah di kota Madinah. Nabi bina satu, orang kata, ekonomi yang berjaya, memimpin ataupun menjadi pemimpin yang berjaya. Jadi Abu Jahal pun bengang. Dia kata, alang-alang aku dah sampai ke kota Mekah, aku nak juga berperang, aku nak juga bunuh Nabi. Aku dah berjanji, sekiranya aku tak dapat bunuh Nabi, maka aku tidak akan balik ke kota Mekah, kata Abu Jahal tadi. Punya kejamnya Abu Jahal ni, punya jahatnya Abu Jahal ni, Masya Allah. Dan pihak pasukan Abu Jahal tadi, tentera Abu Jahal tadi seramai 1,000 orang terus mencari pasukan baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Maka pada ketika itu Nabi pun dapat tahu bahawasanya Abu Sufyan tadi telah melalui jalan yang lain. Mereka terlepas pandang. Lalu pada ketika itulah Nabi dapat tahu bahawasanya tentera Abu Lahab akan menyerang beliau, dan mereka pun rasa macam terkejut. Sebab apa? Nabi tak tahu berapa tentera iaitu daripada Quraisy tadi yang akan menyerang seramai 313 orang tadi, iaitu tentera daripada puak Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana Nabi dah tahu bahawasanya Nabi akan diserang oleh pihak Abu Jahal tadi, lalu pada ketika itu Nabi meminta kepada para sahabat untuk memberikan cadangan. Lalu pada ketika itu sahabat-sahabat ni semua bagi cadangan. Cadangan ni ada yang cadangan begini, ada yang cadangan begini. Lalu pada ketika itu Nabi terimalah cadangan daripada Sa'ad Abi Mu'az, seorang sahabat Nabi yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sedangkan kami membenarkan apa yang kamu bawa dan kami ikut kamu dan kami beriman kepada kamu. Kalau kamu bawa kami ke perang Badar sekalipun, kami akan pergi. Bukan perang Badar saja, bahkan jika sekiranya kalau kamu bawa kami ke lautan sekalipun, kami akan ikut kamu, wahai Muhammad SAW. Kami akan bersama dengan kamu. Jadi para sahabat ni pun kata, ya, kami akan bersama dengan kamu. Tuan-tuan, bayangkanlah zaman dahulu, walaupun tak ramai tentera pasukan baginda Sayyidina Rasulullah SAW, tak lengkap pun, tidak ada alat kelengkapan peperangan pun, sebab Nabi tak bawa, Nabi tak prepare pun. Nabi cuma nak berbincang dengan pihak iaitu pasukan Abu Sufyan tadi, sebab dia nak balik harta rampasan dia. Tapi pada ketika itu Abu Sufyan ni buat satu hilah pula. Mereka pun berjalanlah ke kawasan Badar, kepada checkpoint yang pertama. Dan mereka berjalan, dan pada ketika itu mereka perasan dan para sahabat riki-riki. Tuan-tuan, riki-riki, dia tengok kawasan tu selamat ke tidak. Lalu pada ketika itu sahabat kata, wahai Rasulullah, aku menemui beberapa telaga sumber air di sini. Lalu seorang sahabat beritahu, wahai Rasulullah, apa kata kalau kita kuasai ataupun kita conquer telaga ni dan juga semua telaga iaitu sumber air ni, supaya pihak musuh tidak akan dapat sumber daripada air ni tersebut. Tuan-tuan, zaman dahulu ketika bila mana berlaku peperangan, iaitu Khalid ibn Walid menyerang tentera Parsi, Khalid ibn Walid dia ni tuan-tuan dikongker dulu kawasan tersebut, iaitu kalau sekiranya terdapat saluran air dikongker dahulu. Yang tu yang puak musuh banyak kalah. Kalau ikutkan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ikut dalam sirah,
Kalau sesiapa tentera yang datang dulu ke tempat peperangan tersebut, maka dia akan menang dahulu. Sebab itulah kita ni kena jadi orang yang pertama dahulu untuk datang ke tempat tersebut. Kalau sekiranya berlaku peperangan, kita kena jadi orang yang berani. Sebab apa? Kita boleh menguasai tempat saluran air dan juga telaga bila ada telaga di situ. Dan Nabi buat putusan, Nabi beritahu, wahai sahabat-sahabat aku nak kawasan ni kita conquer, dan semua telaga ditutup dengan pasir dan cuma satu telaga saja yang kita boleh buka. Lalu pada ketika itu sahabat pembuat ditutup semua telaga kat situ, sistem perairan di situ mereka tutup dengan pasir dan hanya satu saja. Dan pada ketika itu mereka bina kemah di tempat perang Badar tersebut. Mereka membina kemah dan juga ada yang buat unggun api, ada yang memasak dan sebagainya. Masing-masing diberi kerja oleh Nabi SAW. Dan pada ketika itu seorang sahabat ternampak dua kanak-kanak yang sedang bermain di tempat tapak perang Badar tersebut. Lalu pada ketika itu sahabat ni pun tarik budak tadi dengan agak kasar. Ditanya budak tadi, wahai budak, kamu ni siapa sebenarnya? Aku adalah daripada tentera Quraisy, kata kanak-kanak tadi. Lalu sahabat Nabi tadi bertanya balik dan dipukul budak kanak-kanak tersebut. Dia kata benda, kamu siapa sebenarnya? Aku adalah daripada tentera Quraisy. Dia pukul lagi. Sebab apa? Sebab kalau boleh, sahabat Nabi ni tak nak berlaku peperangan besar di situ. Sebab apa? Kalau boleh, mereka ni nak sangat berdamai dengan cara yang baik. Mereka nak balik harta rampasan mereka. Dan pada ketika itu, seusai Nabi solat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terdengar para sahabat tadi marah kanak-kanak tadi. Lalu Nabi tegur, wahai sahabat, tadi bila kanak-kanak tadi berkata benar bahawasanya dia ni daripada kalangan Quraisy, kamu marah dia. Tapi bila dia kata jujur, kamu lepaskan dia. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, kanak-kanak ni dia berkata benar bahawasanya dia ni adalah daripada kalangan pihak Quraisy sebenarnya. Terkejut Nabi. Macam mana terkejut para sahabat ketika Nabi kata begitu? Sebab Nabi dah dapat syak bahawasanya kanak-kanak tadi adalah daripada kalangan iaitu Quraisy juga. Lalu Nabi memanggil kanak-kanak tadi. Nabi beritahu, Nabi tanya kepada kanak-kanak tadi, wahai kanak-kanak, kamu ni siapa sebenarnya? Lalu kanak-kanak tadi menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni ataupun kami ni adalah daripada kalangan pihak Quraisy dan aku adalah sebagai tukang masak. Lalu Nabi tanya, berapa ramai tentera-tentera Quraisy? Jadi kanak-kanak tadi tidak dapat jawab. Dia pun tak tahu. Memang benar tak tahu. Lalu Nabi bertanya, wahai kanak-kanak, kalau sekiranya kamu masak untuk pihak tentera Quraisy ni tadi, berapa ekorkah dalam sehari unta yang tumbang kamu sembelih, yang kamu masak? Lalu kanak-kanak tadi menjawab, 9 ataupun 10 ekor. Maka pada ketika itu Nabi beritahu pada sahabat, sebenarnya tentera Quraisy ni adalah seramai 1000 orang. Sebab Nabi tengok pada bilangan iaitu makanan yang dimasak oleh kanak-kanak tadi. Itu taktik ataupun itu cara Nabi. Cara Nabi dan strategi Nabi. Kita kena bijak sebenarnya. Macam mana Nabi bijak nak tahu berapa kadar bilangan tentera Quraisy? Nabi tengok pada iaitu hasil masakan daripada kanak-kanak tadi. Sebab itulah kita tuan-tuan, kita ni kalau nak bagi orang makan, kita kena tengok orang tu banyak mana. Dan kalau sekiranya orang tadi seramai itulah kita kena masak. Yang ni berlaku pada kanak-kanak tadi. Maksudnya kanak-kanak tadi beritahu iaitu tentera-tentera Quraisy ni sebenarnya yang Nabi dapat tahu adalah seramai 1000 ataupun 900 orang. Jadi para sahabat pun terkejut. Tuan-tuan, walaupun bagaimana keadaan sekalipun sahabat Nabi ni beriman, iman dia tinggi, tapi tetap ada perasaan takut. Sebab apa? Sebab pada ketika itu tentera dia hanya 313 orang saja, nak dibandingkan dengan tentera Quraisy adalah seramai 1000 orang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Memang naluri kita akan takut bila bertemu dengan musuh tuan-tuan. Itu sifat biasa, sifat semula jadi yang ada pada manusia, yang kita akan gerun pada musuh kita sendiri. Dan pada keesokan harinya mereka dipertemukan dalam satu peperangan, iaitu ketika bila mana Abu Jahal bertemu dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Abu Jahal pada ketika itu seramai 1000 orang dan pasukan Nabi seramai 313 orang. Tak fair and square.
Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lalu pada ketika itu Abu Sufyan dia mengarahkan tentera-tentera beliau yang paling kuat pada ketika itu 3 orang untuk keluar dulu, untuk lawan dulu dengan tentera. 3 orang daripada tentera pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Puak Ansar tadi. Lalu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, belum lagi Nabi arahkan tentera pihak Ansar untuk keluar, jadi keluarlah 3 orang tadi yang pada ketika itu keluar. Dan pada ketika itu Abu Sufyan beritahu, wahai Rasulullah, kamu kena keluarkan 3 orang daripada tentera kamu yang paling kuat, yang ada urusan dengan kita dalam peperangan ni. Jangan bagi orang yang tidak ada urusan untuk dalam peperangan ni. Lalu pada ketika itu Nabi arahkan tentera-tentera dia, iaitu yang keluar wakil daripada tentera dia seramai 313 orang tadi, iaitu terdiri daripada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dan juga seorang lagi Ubaidah bin Harith. Lalu pada ketika itu mereka pun berlawan one by one, 3 orang tadi lawan 3 tadi, dan Allah Ta'ala takdirkan, iaitu berlaku kemenangan kepada Ubaidillah bin Harith tadi. Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah menang. Lalu pada ketika itu berlakulah pula iaitu peperangan Badar yang besar di antara puak iaitu Quraisy dan juga pihak pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang tuan-tuan. Lalu pada ketika itu tuan-tuan, nak dijadikan cerita, Ikrimah yang belum lagi memeluk agama Islam pada ketika itu, yang duduk bersama dengan pasukan pihak Quraisy, dia ternampak ada satu pasukan daripada langit yang turun, yang sebenarnya pasukan tadi adalah tentera-tentera daripada malaikat sendiri, yang Allah Ta'ala arahkan malaikat untuk membantu pasukan Nabi SAW. Dan pada ketika itu dalam peperangan tersebut menanglah iaitu tentera-tentera daripada pasukan Nabi SAW seramai 313 orang tadi, yang ditolong sendiri oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takdirkan tentera malaikat untuk turun untuk membantu kepada pasukan Nabi SAW tadi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ketika itu tuan-tuan, kanak-kanak tadi yang tukang masak kepada tentera Quraisy tadi, dia mencari Abu Jahal tadi, lalu dia menghunuskan iaitu pisau ataupun pedang kepada Abu Jahal tadi, sehingga dalam keadaan cedera yang amat teruk. Lalu kanak-kanak tadi pun beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak beritahu kamu, aku telah menghunuskan pedang kepada Abu Jahal tadi. Lalu pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi mengarahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk keluar daripada kemah tersebut. Tuan-tuan, Abdullah ibnu Mas'ud ni sebenarnya adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat kecil fizikal dia pada ketika itu. Sebenarnya pada zaman dahulu, bila fizikal kecil tak digalakkan untuk mengikuti peperangan, boleh pergi, tapi kena duduk dalam kemah dahulu. Jadi Nabi beritahu kepada Abdullah ibnu Mas'ud supaya duduk dalam kemah dulu. Ketika bila mana kalau aku suruh kamu keluar, kamu kena keluar. Lalu pada ketika itu Nabi mengarahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk habiskan riwayat Abu Jahal tadi. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Abdullah ibnu Mas'ud pun keluar daripada kemah tersebut. Dia cari Abu Jahal tadi dan ditamatkan riwayat Abu Jahal tadi, dan dibunuh Abu Jahal tadi, dan dipotong telinga Abu Jahal tadi, dan dibawa bertemu dengan Nabi SAW. Lalu pada ketika itu Nabi pun terperanjat tengok telinga dan juga kepala Abu Jahal tadi yang dibawa oleh iaitu Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Lalu turunlah malaikat Jibril dalam keadaan ketawa terbahak-bahak, beritahu, kan aku dah beritahu wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Kita tengok balik, kalau kita flashback balik cerita tuan-tuan, sebab apa malaikat Jibril gelak? Sebab malaikat Jibril dia tahu dah 12 tahun yang lepas, ketika bila mana Nabi berhijrah di kota Mekah dalam keadaan terang-terang, siapa yang masuk Islam dulu pada ketika itu? Yang masuk Islam dulu adalah Abdullah ibnu Mas'ud tuan-tuan. Abdullah ibnu Mas'ud ni iman dia kuat tuan-tuan. Dia orang yang pertama masuk Islam dan ikut Nabi untuk menyebarkan agama Islam pada ketika itu. Dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sehinggalah Abu Lahab dan juga Abu Jahal mendera Abdullah ibnu Mas'ud tadi, dipukul,
diherdik, dicaci, dimaki hamun dalam keadaan kata-kata yang sangat kotor. Sebab apa? Dibengang Abdullah ibn Mas'ud tadi masuk Islam dan ikut dakwah Nabi SAW. Dan pada ketika itu Abu Jahal pun motong telinga iaitu Abdullah ibn Mas'ud tadi. Dan turunlah malaikat Jibril pada ketika itu, wahai Rasulullah, kan aku dah beritahu. Lalu pada ketika itu Jibril pun tergelak. Ini cerita dia nak menggambarkan bahawasanya pada ketika itu Nabi beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kamu gelak sedangkan kami ini tengah bersedih sebab telinga iaitu Abdullah ibn Mas'ud ni digunting ataupun dipotong oleh Abu Jahal. Suatu nanti kamu akan tahu, kata malaikat Jibril. Tapi inilah ceritanya. Selepas 12 tahun, Abdullah ibn Mas'ud balas dendam balik dan dipotong telinga Abu Jahal tadi. Dan meninggallah Abu Jahal tadi dan menanglah iaitu pihak pasukan Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuba kita ambil sedikit iktibar di atas cerita ataupun ibrah di sebalik kisah Perang Badar. Tuan-tuan, ada beberapa perkara ataupun plot yang paling penting kat sini, iaitu yang pertama sekali tuan-tuan, kita jangan khianati orang, kita jangan sakiti hati orang. Bila orang nak berdakwah, kita biarkan dia berdakwah. Dan juga jangan kita sekat dakwah orang. Kita suka memburuk-burukkan pendakwah-pendakwah ataupun kita suka menghina orang, kita suka merendah-rendahkan orang. Tuan-tuan, kadang-kadang satu lagi, bila orang tu berubah, bila dia berubah dalam keadaan yang sangat baik, kita yang dah mula mengenal Islam ni, kemungkinan mungkin kita hina dia, hati kita pun akan berbolak balik. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan hina orang, kita jangan sekat dakwah orang, kita cinta kepada Nabi SAW. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.